Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada semua pelajar SKM pembinaan ya. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk yang keempat. Ya, tajuk yang keempat iaitu bulatan. Hari ini kita nak tengok kepada standard kandungan iaitu 4.1 sifat bulatan. Jadi mengapa perlunya kita belajar bulatan ni? Kerana ialah konsep bulatan menjadi asas pembuatan roda, gear dan banyak jentera moden pada masa ini. Penggunaan konsep bulatan adalah meluas dalam bidang pembuatan kenderaan dan jentera, seni bina serta reka bentuk grafik. Jadi kebanyakannya berkisar kepada pembelajaran kamu dalam teknologi pembinaan. Jadi bulatan ini sangat best ya. Dan kita akan tengok kepada kata kunci yang kita akan belajar iaitu bulatan, diameter, jejari, lengkuk, lilitan, perentas, pusat, sektor dan tembereng. Jadi bulatan, diameter, jejari, lengkuk, lilitan, perentas, pusat, sektor, tembereng ini kata kunci yang utamalah dalam pembelajaran bulatan ni. Jadi kita nak tahu yang mana satu diameter, yang mana satu jejari, yang mana satu lengkuk. Kita nak pergi ke seterusnya kepada muka surat yang seterusnya lah. Okey. Pada muka surat yang seterusnya ini kita akan lihat kepada yang pertama 4.1 sifat bulatan. Jadi sebelum kita nak tahu sifat bulatan, kena tahu dulu pada hari ini standard pembelajaran kita, kamu dapat mengenal pasti ataupun mengenal bahagian bulatan dan menerangkan sifat bulatan. Hari ini pembelajaran kita berkisar mengenai mengenal bahagian bulatan dan menerangkan sifat bulatan. Jadi kamu boleh selepas pembelajaran ini kamu dapat mengenal bahagian bulatan. Okey, bahagian bulatan yang pertama ini adalah dipanggil bulatan. Okey, ini adalah dipanggil bulatan. Okey, dan kita baca dulu daripada atas ni lah. Yang ini dipanggil pusat bulatan. Kamu tengok pada gambar rajah ini, dia menunjukkan kepada pusat bulatan. Pusat bulatan ni adalah titik tengah bulatan lah. Dia adalah titik tengah pada bulatan. Jadi yang seterusnya kita tengok kepada lilitan bulatan. Perimeter suatu bulatan. Perimeter ni sebenarnya ukur keliling pada bulatan ini pada bahagian luar. Kalau kamu tengok pada gambar rajah, kamu tengok dia punya arrow ni. Daripada arrow ni ke arrow ini menunjukkan kepada ukur keliling. Perimeter adalah ukur lilit. Jadi ukur lilit pada bulatan ni dipanggil lilitan bulatan. Sebab tu ukur lilit pada lilitan ni adalah dipanggil lilitan bulatan. Dan seterusnya kita ada satu garisan daripada jarak tetap dari pusat bulatan ke lilitannya. Mana kita ada satu garisan daripada pusat bulatan tadi ke lilitan bulatan. Kita ada dipanggil jejari. Namanya adalah jejari. Dan sekiranya lukisan ini kalau saya tambahkan sikit lagi, kalau saya ada satu lagi garisan kat sini, yang ni juga dipanggil jejari, sini juga dipanggil jejari lah. Jadi seterusnya kita ada diameter. Garis lurus yang melalui pusat bulatan dan menyentuh lilitan bulatan. Maknanya garis lurus yang melalui pusat bulatan dan menyentuh satu lagi. Maknanya dia garis lurus lah. Dia tak macam separuh macam ni. Separuh macam ni dipanggil jejari. Ya. Dan apabila kita ada satu garisan yang melalui pusat bulatan, dia dipanggil diameter. Okey. Jadi seterusnya kita akan tengok kepada sektor. Apa itu sektor? Ataupun lengkuk dan sektor lah. Kita pergi kepada lengkuk dulu, senang. Lengkuk ini, ya, lengkuk adalah sebarang bahagian daripada lilitan bulatan. Sebarang bahagian daripada lilitan bulatan. Okey. Apa maksud sebarang bahagian itu? Okey. Bermaksud lengkuk ni dia ada dua jenis, iaitu lengkuk minor, lengkuk major. Okey, lengkuk major, lengkuk melebihi separuh lilitan bulatan. Bermaksud kalau kita ada lilitan bulatan itu melebihi separuh. Apa maksud dia tu? Kalau kita ada satu bulatan ya. Kalau saya lukiskan, kalau kita ada satu bulatan, kalau kita ada satu bulatan, okey, bulatan ini dipanggil separuh. Kalau saya lukiskan ini adalah separuh. Okey, apabila dia bagi separuh, jadinya itu adalah separuh. Tapi sekiranya kita ada yang melebihi lengkuk itu ialah melebihi. Kalau
mesin lukis ni dia ada dipanggil lengkok meja. Lengkok meja dia mesti melepasi separuh bulatan punya lilitan lah. Jadi dia dipanggil lengkok meja. Manakala kalau kita tengok pada gambar rajah lengkok minor, kita dapati lengkok minor tu sikit sajalah. Lengkok minor ni ialah besarkan sikit. Kita tengok lengkok minor ialah pada bahagian ni lah. Lengkok minor. Jadi lengkok minor, lengkok kurang daripada separuh lilitan bulatan. Maknanya dia kurang daripada separuh lilitan bulatan. Kita tengok pada sektor. Kalau sektor, kita tengok kepada apa maksud sektor tu? Kawasan yang dibatasi oleh dua jejari dan satu lengkok. Yang ni dipanggil sektor. Sebab apa sektor? Sebab dia ada dua jejari dan kawasan yang dibatasi oleh dua jejari dan satu lengkok. Ini dipanggil sektor lah. Tapi cuma sektor terbagi kepada dua, iaitu yang pertama sektor meja, sektor yang lebih besar daripada sektor semi bulatan. Jadi ini dipanggil sektor, bahagian ini dipanggil sektor meja lah. Kamu boleh tengok gambar rajah ni, di bahagian ni adalah dipanggil sektor meja. Sebab apa dipanggil sektor? Kerana dia dibatasi oleh dua jejari dan satu lengkok ataupun satu lengkok. Manakala sektor minor juga sama juga, dia adalah sektor minor kerana sektor yang kurang daripada semi bulatan. Jadi dia dipanggil sektor kerana dia dibatasi oleh dua jejari dan satu lengkok. Itu sahaja untuk bulatan. Jadi gambar rajah ni tak perlulah kita faham banyak-banyak. Yang kita faham cukuplah sekadar itu untuk kefahaman kita berkenaan dengan apa yang kita belajar, iaitu pusat bulatan, lilitan bulatan, jejari, diameter. Kita tahu kat mana diameter, iaitu satu garisan yang melintasi pusat bulatan. Manakala jejari daripada lukisannya adalah daripada pusat bulatan ke titik satu letik di lengkok. Kemudian lilitan bulatan adalah perimeter satu bulatan. Manakala lengkok ni pula terbagi kepada dua, lengkok meja, lengkok minor. Jadi lengkok meja ni lebih besar daripada lengkok minor. Ingat, meja lebih besar daripada minor. Begitu juga dengan sektor, cuma sektor ni kawasan. Lengkok ni apa? Lengkok ni bahagian luar ni. Lengkok adalah lilitan bahagian luar. Manakala sektor ni kawasan dalam. Yang dalam kita ada sektor meja, maknanya kawasan yang ada di bahagian ini dipanggil sektor meja. Manakala sektor minor, sektor je kawasan, minor di dalam ni lah. Jadi itu dulu untuk pengenalan berkaitan dengan bulatan. Walau bagaimanapun, kita ada lagi dua bahagian bulatan yang perlu diterangkan juga, iaitu pada muka surat ini, iaitu kita tengok kepada seterusnya tembereng. Tembereng ni kena tengok pada gambar rajah ni lah. Pertama, sebelum kita nak kenal tembereng ni, kita kena kenal perentas terlebih dahulu. Apa itu perentas? Garis lurus yang menyambungkan dua titik pada lilitan. Bermaksud perentas ni, kalau kita ada satu bulatan, kita buat satu garis lurus, ya. Contohnya kita buat satu garis lurus yang menyambungkan dua titik pada lilitan. Ni titik pertama, ni titik kedua. Ni titik pada lilitan yang pertama, ini titik pada lilitan yang kedua. Ini dipanggil lilitan lah. Jadi garis lurus yang menyambungkan dua titik pada lilitan, yang ni dipanggil perentas. Jadi perentas. Okey. Manakala apa pula tembereng? Tembereng ialah rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan satu perentas. Okey, kita tengok tembereng atas ni dulu. Rantau, maknanya kawasan ini dipanggil tembereng minor. Sebab apa? Sebab rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan satu perentas. Satu lengkok, satu perentas. Garisan ni tadi dipanggil perentas, manakala yang ini di lengkok. Yang bila dia di rantau ini dibatasi oleh satu lengkok dan satu perentas, satu lengkok, satu perentas, maksud dia adalah tembereng, kawasan tembereng lah. Manakala tembereng juga dia ada dua jenis, iaitu tembereng meja dan tembereng minor. Macam biasa, tembereng meja ni yang dibatasi, kawasan ni dibatasi oleh satu perentas, satu lengkok, iaitu dipanggil tembereng. Tapi cuma tembereng ni lebih besar sebab tembereng meja lah. Okey, manakala tembereng minor macam ni lah. Jadi nak tahu tembereng meja, tembereng minor senang saja. Tembereng minor ni lebih kecil daripada tembereng meja. Maknanya kawasan dia adalah lebih kecil daripada kawasan tembereng meja. Itu saja. Jadi untuk kita kena pasti ke semua
Hari ni kita nak tahu iaitu bahagian bulatan. Jadi ada pusat bulatan, tembering, perentas semua ni bukan nak dihafal, cuma perlu kita tahulah sikit sebanyak. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi saya nak suruh kamu buat praktis lah. Maknanya cuba buat praktis 1 ni dengan caranya kamu melukis gambar rajah ni dan kamu labelkan. Macam ni contohnya, saya bagi contoh. Praktis 1, 2 ni. Saya nak suruh kamu buat 1, 2 dan 3 dengan cara melukis 3 pada bahagian belakang pada muka 192. Nanti saya akan bagi dalam grup WhatsApp gambar rajah dia. Cuma kamu perlu salin soalan dan buat lukisan ni. Kemudian kamu tulis dalam kertas. Kemudian kamu boleh snap gambar dan hantar pada saya lah. Saya akan sediakan tapak dia dalam Google Drive nanti. Okey. Jadi ini adalah praktis kita pada hari ini. Ini dipanggil sifat-sifat ataupun kita nak tahu mengenal bahagian bulatan. Kita sedang mengenal bahagian bulatan. Apa dia tadi? Yang pertama kita belajar pusat bulatan. Pusat bulatan berada di sini. Kemudian kita tengok kepada lilitan bulatan. Maknanya lilitan bulatan bahagian ini. Semua sekali ini bahagian luar kawasan ini adalah lilitan bulatan. Di bahagian luar ni adalah lilitan bulatan. Sebab perimeter lilitan ni adalah perimeter suatu bulatan. Manakala jejari pula adalah satu garisan yang dilukis daripada pusat bulatan ke lilitan. Jadi jejari ni kamu kena faham, sekiranya saya lukis satu lagi garisan ni juga dipanggil jejari lah kalau dia lukis separuh. Tapi diameter dilukis sepenuh. Daripada sini ke melalui pusat bulatan ke ujung ni dia dipanggil diameter lah. Kemudian kita ada lengkuk ya. Lengkuk adalah lengkuk ni. Lengkuk di bahagian luar juga. Manakala sektor adalah kawasan yang dibatasi oleh 2 jejari dan 1 lengkuk. Sektor dia ada minor, sektor major lah. Jadi yang ni perlu kamu tahu sajalah untuk kita menjawab soalan sekiranya dia tahu di mana sektor. Sektor ni adalah mesti dibatasi oleh 2 jejari, 2 jejari, 1 lengkuk. Manakala sektor major juga sama juga, cuma dipanggil sektor major kerana dia lebih besar ya. Sektor major kawasan ini merah jambu yang cair ni dia lebih besar daripada sektor minor. Manakala lengkuk ni kamu kena perlu tahu, lengkuk ni bahagian luar ni. Kalau kita ukur daripada luar ni, dia bukan kawasannya lengkuk adalah ukur keliling pada bahagian ini. Manakala kita nak tahu tadi yang seterusnya kita ada perentas garisan macam ni. Dan perentas ini kemudian lepas perentas kita ada tembering rantau atau kawasan dibatasi oleh 1 lengkuk, satu lengkuk, 1 perentas. Dia juga ada 2 jenis iaitu tembering minor dan tembering major. Itu sajalah yang perlu kamu tahu dalam tajuk 4.1 ini. Dan kita akan teruskan dengan praktis 1 lah. Jadi praktis 1, 2 dan 3 ini nanti saya suruh kamu labelkan lah. Sambil itu kamu lukis dan labelkan. Kemudian kamu boleh hantar pada saya. Okey. Kemudian kita teruskan dengan ciri-ciri perentas bulatan. Okey, ciri-ciri perentas bulatan. Kita tengok pada standard pembelajaran dia. Menerangkan. Kamu akan lepas kamu belajar ni, apa yang kamu dapat tahu? Iaitu kamu dapat menerangkan bahawa diameter ialah paksi simetri bulatan. Nampak tak? Jadi yang pertama sekali, 1 diameter. Kita tengok pada bulatan ni. Perentas yang melalui pusat bulatan ialah diameter. Diameter bulatan ialah paksi simetri bulatan tersebut. Kalau kamu baca, mungkinlah kamu tak berapa nak tahu lagi. Tak apa, saya lukis sikit. Apa yang dimaksudkan ni ya? Tengok ini. Dia nak ceritakan tentang 1 diameter. Diameter ialah paksi simetri bulatan. Kalau kita ada satu bulatan, kita ada satu titik tengah kat situ. Kemudian kita gariskan melepasi yang ni dipanggil, garisan ini dipanggil diameter. Garisan ini yang dipanggil diameter. Sebab garisan ni melalui titik tengah pada satu bulatan. Garisan tu dipanggil diameter. Dan diameter ni juga boleh dilukis daripada sini ke sini juga dipanggil diameter juga. Jadi diameter ni adalah
Diameter ni ialah paksi simetri. Kalau kamu tengok baca ni balik, paksi simetri bulatan tersebut. Sebab apa? Bila kita lipat garisan ini, contohlah saya lipat garisan ni, dia akan membahagi dua bulatan tersebut. Nampak tak? Ini satu. Jadi dia akan membahagi dua bulatan. Itu maksud pusat paksi simetri bulatan. Jadi diameter adalah paksi simetri bulatan. Itu yang pertama. Dia nak bagi tahu kamu diameter ialah paksi simetri bulatan. Ini dipanggil diameter. Kalau saya garis kat sini pula, melalui pusat bulatan juga, dia juga dipanggil diameter. Kalau saya garis ke sini, saya garis satu garisan yang melalui pusat bulatan, dia sampai kat sini, garisan tu juga dipanggil diameter. Seterusnya kita pergi kepada jejari yang berserenjang dengan perentas membagi dua sama perentas itu. Ini pun sama juga, kita kena terangkan. Apa maksud dia? Kita pergi. Apa maksud dia? Maksudnya ialah, kita baca balik ayat-ayat dia tu. Dia kata jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Bermaksud kalau kita ada satu bulatan, kamu tengok betul-betul, kita ada satu bulatan. Okey. Jejari, kita ada pusat ni, kemudian kita buat satu jejari, pusat bulatan, ini dipanggil jejari. Garisan ini dipanggil jejari. Okey. Yang berserenjang dengan perentas. Apa maksud serenjang? Serenjang ni maksudnya ialah satu garisan, dia buat macam ni, kemudian dia ada ini, yang ni dipanggil 90 darjah, yang ni dipanggil berserenjang. Ni dipanggil berserenjang. Jadinya, kalau dia kata berserenjang, kamu bayangkan. Okey, jadi bayangkan inilah. Jadi jejari yang berserenjang dengan perentas. Ni jejari satu bulatan. Macam mana tahu jejari? Sebab ini adalah dilukis separuh je daripada pusat bulatan ke sini dipanggil jejari. Jadi jejari yang berserenjang dengan perentas. Manakala kalau saya buat satu lukisan lagi kat sini, yang ni dipanggil perentas. Perentas. Yang ni tadi dipanggil, saya labelkan jejari. Dan jejari ini dia kata yang jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Maknanya jejari ini tadi telah pun membahagi sama panjang perentas itu. Nampak tak? Ni satu garisan perentas, dia telah membahagi. Sekiranya yang ni adalah titik tengah, ini adalah garisan tengah lah kepada garisan perentas ini. Maknanya kalau kat sini 1 cm, bahagian ni pun 1 cm. Itu maksud dia. Maksudnya siapa yang membahagi garisan ni kepada sama banyak ni? Maksudnya garisan radius ataupun jejari ni yang membahagi dia. Itu maksud jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Okey. Yang ni pun kamu perlu tahu juga, iaitu membahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Yang ni sama je lah. Maknanya dia membahagi tadi sama dengan konsep yang ni, cuma dia nak bagi tahu bahawa jejari ni tadi dia melalui pusat bulatan. Okey, itu gambar rajah dia. Dan seterusnya kita pergi kepada perentas yang sama panjang menghasilkan, kita tengok gambar rajah dia tu. Perentas yang sama panjang menghasilkan panjang lengkuk yang sama panjang. Apa maksud dia? Maksudnya kalau kita ada bulatan, kita ada yang ni tadi, sekali lagi saya ulang, yang ni dipanggil perentas, ya. Perentas satu garis, perentas yang pertama, ni perentas yang kedua. Kita ada dua perentas tu. Dia kata perentas yang sama panjang. Maknanya panjang ni ada calik ni kan. Kalau kamu perasan kat situ ada satu calik, sini calik yang sama. Bermaksud perentas ni sama panjang. Kiranya perentas ni adalah 1 cm, sini 1 cm, sama panjang lah perentas ni. Dia kata sekiranya perentas ni sama panjang, bermaksud panjang lengkuk yang sama panjang, lengkuk dia pun sama panjang juga. Lengkuk sini 2 cm, lengkuk sini 2 cm. Katakanlah kan, katakan sini lengkuk ni 2 cm, lengkuk sini pun 2 cm. Jadi kalau kita ada perentas ni sama panjang, dia ada calik macam ni, calik satu ni merujuk kepada perentas yang pertama ni sama dengan perentas panjang dia sama. Ini calik 2 sebab dia nak bezakan antara panjang perentas dengan panjang lengkuk. Okey. Kemudian yang seterusnya, dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan. Dan sebaliknya, maknanya dua perentas yang sama panjang. Dua perentas. Mana tadi perentas? Yang ni dipanggil perentas. Garisan ni dipanggil perentas. Dua perentas. Satu perentas, dua perentas yang sama panjang.
sama panjang adalah sama jarak daripada pusat bulatan. Maknanya jarak daripada perentas ini ke pusat bulatan ni adalah sama panjang. Ini maksud dia. Perentas yang ni dengan perentas ni jarak dia sama, jarak dia ke pusat bulatan adalah samalah. Jarak ni dipanggil jarak. Ataupun saya lukis sikit lah. Maksud dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak. Okay. Saya lukis. Kita lukis ya. Kita lukis. Kita ada satu bulatan. Okey. Kalau kita ada satu perentas kat situ, ini dipanggil perentas. Okey. Dan kita ada satu pusat bulatan kat situ. Okey, jadinya apa yang berlaku ialah dua perentas yang sama panjang. Katakanlah dua perentas ni adalah sama panjang. Perentas ni dipanggil perentas. Perentas A, yang ni dipanggil perentas B. Maknanya katakanlah mereka ni A sama dengan panjang B. Jadi bermaksud kalau perentas A sama dengan panjang perentas B, maksudnya ialah jarak daripada jarak ni perentas, jarak dia ni ke pusat bulatan adalah sama. Maknanya jarak daripada pusat bulatan, jarak ni ke jarak yang ni pun sama. Jadi jarak daripada pusat bulatan ke perentas, jarak daripada pusat perentas adalah sama. Itu maksud dia. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi tak apa, benda-benda ni sebenarnya selama-lama kelamaan kita akan biasa sekiranya kita banyak melihat ya bagaimana